إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولأصحابنا في الدين ولمشايخنا، خصوصا إلى غزالي بن حسن الله الحجاج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. السلام وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي الله يا حي يا قيوم 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 يا حي الله يا قيوم يا حي 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 يا قيوم. الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Sayyidina Rasul ini berdoa dengan doa yang terlalu hajat, doa yang amat besar, hajat-hajat yang besar. Lalu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan asma ya hayyu ya qayyum. Jadi selain daripada zikir
ia menjadi satu warid jika mana kita mempunyai hajat yang besar, maka mulakanlah setiap doa itu dengan asma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Sebab itu dalam masalah doa ini ada dua tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat ini disunatkan kita mengangkat tangan yang tinggi dan pandangan kita memandang kepada langit. Dua tempat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada doa selepas daripada wuduk. Yang kedua, doa yang mempunyai hajat yang besar. Jadi disunatkan kita ni tadi memandang ke langit. Dua tempat kan. Selain daripada itu tak disunatkan. Sebab itu dalam masalah doa ini, kalau mengikut apa yang Nabi SAW lakukan, Nabi genggangkan kedua ketiak ni, lalu diangkatkan kedua tangannya dan matanya memandang kepada bumi. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, iaitu seperti mana kita mengaut gandum. Jadi begini, jadi sama ada nak digenggangkan atau nak dirapatkan terpulang. Jangan sampai tak nak berdoa. Jadi adab dia begitu, sini ataupun begini, jangan letak di lutut. Ini tidak mempunyai adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Masya Allah, doa ini kata ulama, ini hadis Nabi, la yuqbalu doa, tidak diterima akan doa itu melainkan bihuduril qulub, melainkan dengan hadir hati. Ini hadis. Tidak diterima akan doa itu kata Nabi melainkan dengan hadir hati. Kalau hati itu tidak hadir, nescaya doa ini tidak diterima oleh Allah. Jadi sebab itu orang yang sebahagiannya doa yang dikabulkan oleh Allah sewaktu di tanah haram, kebanyakannya dikabulkan oleh Allah sebab kebiasaan orang yang meminta Allah berdoa di tempat-tempat yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasul dimustajabahkan doa itu. Mereka berdoa dengan bihuduril qalb, dengan hadir hati. Di tanah haram ada tempat-tempat mustajab. Di luar tanah haram ataupun tanah halal tidak ada tempat mustajab, tetapi ada waktu mustajab. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu mustajab itu bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ini waktu mustajab. Waktu mustajab doa.
bainal azan wal iqamah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara iqamah dan takbir, iqamah dan takbir, ya, dan di antaranya disebut oleh Nabi waktu mustajabah bainal khutbataini, di antara dua khutbah, ya, di antara dua khutbah. Sebab itu bagi khatib, ketika ia duduk sekejap untuk memulakan khutbah yang kedua, disunatkan membaca suratul Ikhlas 3 kali. Dan orang yang mendengar akan khutbah itu disunatkan berdoa dengan diam. Doa, ya, ini waktu mustajabah, ya. Di antara yang disebut oleh Sayyidina Rasul, iaitu ketika turunnya hujan lebat. Dan antara waktu mustajabah iaitu ketika musafir. Antara waktu mustajabah iaitu ketika waktu sahur, pukul 4:30 sampai subuh, waktu mustajabah. Minta, ya, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu mustajabah. Ini waktu mustajabah, ya. Ini yang Nabi ingat, ya. Ada yang Nabi tak ingat. Kemudian ada orang-orang yang mustajab doa, itu waktu mustajabah. Dan orang yang dimustajabkan doa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, iaitu doa kedua ibu bapanya kepada anaknya, mustajab. Doa seorang anak untuk dua ibu bapanya, mustajab. Doa orang yang kena zalim, mustajab. Kemudian doa saudara muslim kepada saudara muslim yang lain tanpa pengetahuan saudara muslimnya yang lain, mustajab, ya. Kemudian ada pula asbab yang menghalang daripada doa mustajab, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kerana ditelik daripada jihah, ya, daripada tempat apa dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam pengajian kita tentang ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama-sama dengan kita walau di mana pun kita berada. Bukan maksud ma'iyah di sini ma'iyah zat, bukan zat Allah yang bersama dengan kita, tetapi pada ma'iyah khalqiyah, mulqiyah, riayah dan tarbiyah, ya. Allah sentiasa bersama dengan kita, daripada sudut pemerintahannya, pentadbirannya, hukumnya, pandangannya, tarbiyahan. Kita tak boleh lari daripada pemerintahan, ya, hukum hakam Allah. Sebab apa? Kerana ditelik daripada jihah wajib umum ta'alluq qudrah dan iradah Allah Ta'ala pada sekalian mumkinat. Ta'alluq
kudrah dan iradah pada sekalian mumkinat. Apa mumkinat? Apa makna mumkinat? Mumkinat ini iaitu barang yang harus menerima ada dan menerima tiada. Menerima tiada, menerima ada. Siapa dia? Makhluk. Harus menerima ada, menerima tak ada. Inilah alam namanya, yang bersifat dengan baharu. Jadi ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah Allah ke atas sekalian mumkinat, ke atas sekalian makhluk Allah. Jadi kita ni dalam ta'alluq kehendak dan ta'alluq kuasa Allah. Jadi tak boleh buat suka-suka. Tak boleh nak buat suka-suka, tak boleh. Tak boleh nak rasa diri tu hebat, tak boleh. Sebab itu bila kita ini sentiasa dalam ta'alluq qudrah dan iradah, ta'alluq kehendak dan ta'alluq kuasa Allah, maka datang hak hamba, iaitu berdoa dan berbuat amal salat. Jadi menuntut kehendak yang baik daripada Allah. Saya bagi contoh. Segi ilmunya, kalau nak dapat anak kena kahwin. Betul Tapi ada orang yang kahwin tak dapat anak. Sebab tak wajib dapat anak itu dengan jalan kahwin. Nampak tak Kerana apa? Yang menghendaki ada anak, tak ada anak, bukannya kahwin, iaitu zat yang bersifat dengan iradah. Kalau dia nak, dia bagi. Kalau dia tak nak, dia tak bagi. Ikut kehendak dia. Jadi dalam kehendak Allah ni, apa tuntutan hamba? Doa. Macam doa Nabi Allah Ibrahim kan, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi-nabi pun doa, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Itu doa Nabi Ibrahim. Ada doa yang lain dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Kerja hamba adalah meminta. Usaha ikhtiar. Nak dapat anak kena usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar nak dapat anak, macam manakah? Kahwin. Tapi usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas, kerana kita berada dalam ta'alluq kehendak Allah dan kuasa Allah. Sebab itu kita anak bilangannya pun berbeza-beza. Ada orang anak 2, ada orang anak 1, ada orang anak 5, ada orang anak 12. Ikhtiari tidak memberi bekas jika tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu juga dengan jalan ilmu. Mengaji wajib, usaha ikhtiar
wajib. Alim tak alim bukan atas jalan mengaji. Nampak tak ya? Jadi kalau kita pegang dengan tauhid betul-betul, jika kita buat sesuatu, jadi orang mukmin tak ada kekecewaan. Dia dah belajar ta'lim, ya. Sebab Allah tak menghendaki. Kenapa Allah tak menghendaki aku alim? Mungkin kalau aku alim, aku sombong pun. Habis bukan tak teringin nak hafal 30 juzuk macam Rifki, ya, macam Pian, macam Zami, ya, teringin nak hafal Quran, macam Ustaz Rafiq dapat 20 lebih. Bukan tak teringin. Tapi kenapa Allah tak bagi? Bukan tak duduk sekolah hafiz duduk sampai habis tidur baca Quran Al-Baqarah tu 1 juzuk dalam tidur, sampai baca mengigau baca Quran. Bukan Nabi cakap, kalau Nabi cakap bohong lah kan. Kawan satu pondok dia kata, Zam kau tidur 1 juzuk, aku tukang tasmid lagi sambil tidur baca Quran 1 juzuk. Kenapa Allah tak bagi? Adalah hikmahnya yang kita sendiri tak tahu apa rahsia ilmu Allah. Ya, rahsia ilmu Allah kita tak tahu. Sebab itu bagi orang mukmin, dia tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini yang katanya bila kita nampak ta'alluq iradah Allah, ta'alluq kuasa Allah, ta'alluq kehendak Allah, jadi orang mukmin dia sentiasa redha menerima ketentuan Allah. Ini hebat orang mukmin, ya. Ini pentingnya bila kita melihat akan ilmu usul, lalu kita dapat beramal dengan ilmu usul. Itu dia. Dan wajib umum ta'alluq ilmu pada sekalian tempat ta'alluqnya telah ada dalam ta'alluq ilmu Allah. Allah nak hendak macam ni dah ada dalam ilmu Allah. Allah dah tahu dulu dah. Allah nak jadikan satu perkara telah ada bersepakat dengan kehendak Allah dan dah ada dalam ilmu Allah. Bukan Allah jadikan sesuatu perkara tu sebab tak sengaja, tak sengaja pula jadi. Tak. Yang tak sengaja tu kita. Kenapa kita buat benda tak sengaja? Sebab kita ni bukan khalik, kita makhluk. Kenapa pula terjadi? Sebab kita ni tak sempurna, kurang. Yang maha sempurna adalah Allah. Bila kita memandang diri kita kurang, tak? Kalau dalam keluarga tak saling maaf-memaaf, alah kita serba kekurangan. Kita ni perfect, kan? Kita nak suami kita sempurna, kita nak kawan kita sempurna. Kan masing-masing ada kekurangan. Orang ni kurang sini, orang kurang sini, orang ni kurang sini. Nampak tak? Jadi bila melihat kepada ilmu usul dalam kehidupan, jangan kita letak ilmu itu pada ilmu sahaja. Yang tu sampai ulama dia sebut kalimah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal akan Tuhan. Bila dia melihat akan kekurangan dirinya, baru dia dapat melihat akan kesempurnaan Allah. Jadi dia taat dengan Allah. Jadi tak adalah masalah apalah ini, kita serba kekurangan. Ya tak?
Itu dia. Jadi bila memandang kepada situ, pandang elok-elok. Jadi kita bila tahqiq pada usul ni tadi, bukan saja akidah kita bagus, tetapi menjadikan syariat kita semakin kemas. Bukan sekadar akidah saja semakin tahqiq, tetapi syariat kita juga semakin ke. Kami bagi contoh lagi, macam kita nak buat akikah, ada. Kalau kita memandang kepada makhluk, jadi rugi lah. Bukan siapa, bukan adik-beradik, bukan keluarga, betul tak? Tak. Pandang kepada makhluk, memandang kepada Allah. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bila kita menyempurnakan satu hajat saudara Islam yang lain, Allah menyempurnakan 1000 hajat kita di yaumul aku boleh sempurnakan sekian banyak besok dekat sana. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak buat macam ni? Sebab kita tahu kita punya background macam mana. Jadi mudah-mudahan dengan jalan alternatif ini, aku punya background dulu ni, kalau ikut-ikut memang aku ni ahli neraka. Kalau ikut-ikut, diikutkan pada perkiraan. Kita jangan mengikut rahmat Allah dulu, sebab kita tak tahu. Kita kira kita dulu. Maka dengan kita melaksanakan sedemikian, banyak benda dapat. Kita menyempurnakan satu hajat saudara Islam kita yang lain, Allah menyempurnakan 1000 hajat kita di yaumul akhir. Kita mengembirakan hati seorang Muslim yang lain di dalam dunia, Allah mengembirakan hati kita di yaumul akhir. Tak gembira ke? Sebab apabila seseorang itu telah melaksanakan akikah, dijanjikan buruk ataupun kenderaannya besok di yaumul mahsyar. Tak ke mengembirakan hati seseorang Muslim yang lain? Ini bila kita melihat kepada usulnya, macam mana nak nampak ni? Macam mana nak lihat? Nak lihat di mana? Lihat pada yang maha sempurna. Apa yang maha sempurna? Khalik menjanjikan dengan kita perkara-perkara ini, maka sebab lemahnya kita, kurangnya kita, maka datang janji-janji Allah ni tadi untuk kita mendapat peluang kebaikan dan rahmat di padang mahsyar. Benda sikit je, tolong selesaikan akikah orang lain, nampak macam sikit sangat. Rupanya bila dilihat pada sudut-sudut yang lain, besarnya. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Macam tiap-tiap minggu makan besar. Rupanya dapat menyenangkan kita besok di padang mahsyar. Allahu. Jika dilihat, tapi di sini datang satu doa, ya Allah, masukkan aku di dalam ta'alluq ilmu-Mu dan ta'alluq iradahmu dan ta'alluq kudrahmu,
supaya aku dapat bersama-sama melaksanakan amal baik ini, ya Allah. Ada orang yang tidak ada dalam kehendak Allah, dia tak boleh dapat apa-apa, dia cuma dapat tengok aja, sebab tak ada dalam kehendak Allah. Yang ni kita takut. Itu yang Abi selalu baca ayat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, ayaqula lahu kun fayakun, ya, maka tatkala itulah terjadinya ta'alluq qudrah. Fasubhanallazi biyadihi malakut, maka maha suci Allah dalam kuasa kehendaknya, biyadihi dalam ta'alluq ilmu iradah kudrahnya. Biyadihi kalau ikut mufradat dengan tangannya, maknanya dengan ilmu iradah kudrahnya, malakut segala pemerintahan kehendaknya Allah, semua dalam genggaman kuasa Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah semua ni akan balik. Semua orang akan kembali. Jadi sebelum sampai hakikat turja'un dulu. Sebelum sampai hakikat balik, kembalikan dulu. Macam mana kembalikan dulu? Jasad kita kembalikan dulu kepada Allah dengan berbuat amal salih. Harta kita Allahu kembalikan kepada Allah dengan wa anfiqu mimma razaqnakum. Anak isteri kita kembalikan kepada Allah dengan kita bawa mereka ke arah mendampingkan diri kepada Allah. Ya, sebelum sampai hakikat balik dulu. Kalau dah sampai hakikat balik, tak boleh balik dah. Lepas itu kiamat ini ada kiamat yang kubra, ada kiamat yang sughra. Apa kiamat yang kubra? Hancur semua. Kiamat yang sughra iaitu mati. Bila nampak semua perkara senang, balik kepada usul sesat. Dan lagi firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Artinya bermula kami yang terlebih hampir kepada orang yang hendak mati itu daripada kamu, dan tetapi tiada dilihat sekalian kamu akan kami pada sisinya. Yang mematikan tu Allah, tapi ramai orang tak nampak. Orang tidak melihat akan takbir Allah. Yang paling hampir dengan kita Allah, tapi kita tak melihat yang paling hampir. Baik. Sebab apa? Allah didik kita.
Allah didik kita sebaik-baik didikan. Ya. Jika kita selalu ataupun mengekalkan musyahadah, memandang kepada yang hakiki, yang paling hampir dengan kita adalah pencipta kita, tetapi kita lupa kepada yang paling hampir. Sebab apa? Sebab kita telah tertutup pandangan kita kepada yang hampir. Siapa yang hampir? Isteri, anak-anak, kawan-kawan. Dan kan ada apa ayat dia, Rifki, dalam suratul Munafikun? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, apa dia? Amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sambung lagi. Famay yaf'al ke waman wa may yaf'al zalika wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Dalam suratul Munafikun kan? Wahai orang yang beriman, la tulhikum, jangan kamu dicelakakan. Dengan apa? Dengan harta kamu. Sebab kita dah sebenarnya Allah ini hakikatnya yang paling hampir, tetapi perkara yang hampir dengan kita menjadi kita tertutup pandangan dengan perkara yang hampir dengan kita. Mana dia? Harta kita ni tadi menjadikan kita lupa Allah. Wala auladukum, anak pinak. Nah, ini harta dan manusia. An dzikrillah, daripada ingat akan Allah. Kalau kita boleh bawa memandang kepada harta dan boleh mengingati Allah, memandang kepada anak pinak, kawan-kawan, isteri, bawa kepada Allah, selamat. Sebab Allah nyatakan sedemikian. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, celaka dengan harta dan anak pinak tak selesai, fa ulaika humul khasirun, rugi, dirugikan oleh Allah. Jadi ini yang kita kena selalu waspada, pandang memandang. Itu dia. Artinya bahawa sesungguhnya kamilah yang memerintah dengan memati akan seseorang daripada kamu di hadapan sekalian kamu, padahal sekalian kamu ketahui dengan yakin pada ketika itu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta Allah ya'tiyakal yakin. Jadilah hamba Allah, buatlah ibadah dengan sebenar-benar sehingga datang yakin. Bila dah mati baru kita yakin. Rupanya ada Allah. Bila dah mati baru terperasan Allah itu wujud. Masa kita hidup, kita tidak mewujudkan Allah dalam semua hal. Sebab itu kata ulama, orang yang hasad dan dengki pada rezeki orang lain
adalah orang yang tidak mempercayai akan qada dan qadar Allah. Ini kalam ulama. Ya, tengok kawan kita dapat beli kereta baru, datang hasad, datang dengki dan buruk sangka. Walhal rezeki itu telah diagih-agihkan oleh Allah. Kenapa kita nak hasad? Sebab benda telah diagih-agihkan oleh Allah. Memang itu dia punya. Rezeki kita rezeki lain. Nampak tak? Datang hasad, datang dengki. Maka kata ulama, orang yang mempunyai hasad dan dengki pada rezeki orang lain ini, kata ulama, tanda dia tidak mempercayai akan qada dan qadar Allah. Sikit ni. Kalau kita yakin dengan qada dan qadar Allah, dengki tak? Ada dengki? Tak adalah istilah dengki. Dengki apa? Yang tu ketentuan Allah atas dia, ketentuan Allah atas aku lain. Jadi nak buat apa dengki? Orang yang mukmin ini, sebab itu orang mukmin ni sifat ni tak ada. Hatinya sentiasa selesai. Jadi kita mengaji ni, ya, kita berharap mengaji ni tak boleh menyelesaikan perkara tu. Mengaji ni cuma dapat tahu tentang penyakit-penyakit tu. Yang menyelesaikan perkara-perkara itu adalah Allah. Kita dah tahu, tapi silapnya kita nak jadikan ini sekadar ilmu, langsung tak ada harapan. Bila kita dah tahu bila kita dah tahu, kita hendaklah ada satu harapan, ya Allah, jadikan aku macam ni. Bukan tahu. Bila kita tahu tapi tidak ada doa, maka terhenti atas ilmu. Sebab itu ilmu tauhid dalam bab yakin kan dipecah kepada 4 martabat. Pertama, apa Naufal? Yakin ni 4. Pertama, apa Naufal? Ke Faidi ingat? Alung ingat? Tak ingat? Tanya awal lah. Awal, ilmu yakin. Kita yakin, kita tahu, terhenti pada ilmu. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin ini sentiasa kita melihat-lihat. Ini kata musyahadah, menjadikan kita bertambah yakin. Kita dah tahu, tapi kita tak mujahadah untuk menggunakan pandangan melihat kebesaran Allah. Ketiga, hakul yakin. Hakul yakin ini setelah kita merasai, dah beramal Allah, baru kita benar-benar yakin. Keempat, bila kita dah mesra dengan keadaan itu, sempurna yakin. Jadi jangan duduk tempat ilmu. Jadi boleh jadi cerita ajalah. Yakin, tak yakin. Ilmunya begini. Ni. Sebab itu dalam hukum wad'i, dalam PK ada taklifi, ada wad'i. Ada syarat, ada sebab, ada manik. Nampak tak? Benda yang menegah.
Dalam syarak ini bila ada benda tu, ada benda yang menegah, tak boleh buat. Sebab itu kadang-kadang manusia ni suka bercakap ikut emosi. Ikut emosi. Benda ni ditegah, bila ditegah tak boleh. Keempat, sah. 5, batal. Ini wad'i. Ya. Jadi apabila kita sering memandang ni termasuklah dalam bab tafakur, fikir, rupanya aku ni jahat lagi, punya ni kata ni dalam al-mutasawwif takhalli, mujahadah, baru dapat hakul yakin. Hakul yakin ni bila kita dah rasa, kamalul yakin dah mesra. Jadi tak boleh dah mesra. Bila dah kamalul yakin dah mesra, tak goyang lah. Ya tak? Nasrul tahu macam mana nak masak kambing, masak kurma. Cerita dengan Pero senyum. Nasrul tak pernah rasa masak kurma, tak pernah masak, dia baru tengok resepi. Lalu Nasrul cerita dengan Pero, masak kurma ni sedap, tapi seumur hidup tak pernah rasa, baru tengok resepi. Cerita dengan tukang masak senyum. Tukang masak senyum. Nampak tak? Sebab tukang masak dia dah kamalul yakin, mesra dah dengan masakan. Dia bukan tahu aja, dia bukan memandang aja, dia bukan rasa aja, dah mesra. Kalau disebut kambing masak kurma, dia dah tahu, dah rasa macam mana. Kalau orang masak, dia tengok, bau dah tahu, ni tak cukup, ni tak cukup, ni tak cukup. Tak Pero? Ada benda tak cukup. Belum rasa. Kalau dia rasa, banyak benda tak cukup. Bau pun tahu banyak benda tak cukup. Kalau rasa, lagi tak cukup. Ni kata kamalul yakin. Mesra. Pada ketika itu akan bahawasanya kamilah yang memerintah dengan memati akan dia. Jadi yang mematikan kita siapa? Allah. Tapi masa hidup kita tak yakin, dah mati baru yakin. Sebab apa dah mati baru yakin? Tatkala nyawa dia lalu di antara dua mata, dia tak cabut lagi sampai sini. Ketika itu dibuka, kata Nabi, pandangannya akan amal-amalannya. Kalau amalnya jahat banyak, nangis je. Kalau amal baiknya banyak, senyum je. Senyum. Itu kita tengok ada orang yang mati, Allahu senyum. Mau tak senyum? Allah dah tasawurkan, dah buka tempat dia dalam syurga Allah, senyum. Tengok orang meninggal, masam.
macam mana tak masam, ya, sebab dah melihat akan amal-amal yang baik itu sedikit. Ini segi ilmu pada Allah tak tahu, senyum ke masam tu tak tahulah pada Allahnya, tapi segi ilmu dia macam tu. Tentu apabila orang yang melihat akan tempatnya di dalam syurga, manis mukanya, senyum wajahnya, ni Nabi sebutnya. Nabi kata apabila roh ini lalu sebelum nak dicabut, ditasawurkan tempatnya sama ada di dalam syurga Allahu ataupun di dalam neraka mana dia? Kalau nampak perempuan cantik, senyum ke masam, senyum sama ada, senyum nanti senyum tengok orang perempuan. Begitulah keadaan. Mungkinlah kita tak mati lagi, ya, waktu yakin tak sampai. Cuma yang kita takut, kita nampak syurga ke nampak neraka, yang ni masalah. Aku ni mati ni nampak syurga ke nampak neraka? Ini kena tanya. Oh, aku okey, aku pergi masjid hari-hari, tak? Aku ahli masjid, tak? Jangan tengok ahli masjid je, tengok gaduh tak, asap dengki tak, duduk dalam masjid ada puak-puak tak, ni ahli masjid. Tapi pergi masjid ada puak kiri, puak kanan, puak atas, puak bawah. Kalau puak ni duduk dia, ni puak aku, ni puak lain, sana neraka, sini syurga, sini tengah-tengah, syurga pun tak, neraka pun tak. Takkan orang baik macam tu? Tak? Jangan tengok semayang saja, jangan tengok Quran saja, jangan tengok semua perkara zahir, batin. Zahir, batin. Sebab itu apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak tahu yang kamu ini ahli syurga atau tidak ahli syurga, saleh atau tidak saleh, kata Nabi, pertama kamu lihat, bertanyalah kepada isteri dan anak-anak kamu. Kedua, Nabi kata bertanyalah kepada jiran kamu. Tanya isteri, tanya anak. Kalau isteri kata habis, no chances. Nabi sebut itu. Kalau kamu nak tahu kamu ni saleh atau tidak saleh, pertama tanya isteri dan anak-anak dulu. Kedua, tanya jiran. Kalau lebih banyak, wali'udzu billahi min zalim. Tanya jiran, na'udzubillahi min zalim. Pai nak tahu, pai nak tahu, pai soleh, tanya Ifa. Fa abang macam mana? Habis. Habis. Lepas itu kena tanya kawan-kawan. Jiran ni termasuk kawan ke? Tanya dengan Alung, aku macam mana? Aku bukan tak bagus, tapi tak selesai. Tanya Aswad pula. Abang Aswad, saya macam mana Abang Aswad? Kau okey, tapi tak okeynya banyak. Alamak.
Lepas tu Abang Suat tanya pula pai aku macam mana pula pai. Kau dah kata aku macam tu, kau pun lebih kurang. Balas dendam pula. Dah balas dendam pula. Sepatutnya neraka Sa'ir masuk Jahannam terus. Dah jadi macam tu lah. Rupanya aku ni tak baik lagi. Sebab itu apa kata Nabi, kalau kita nak tahu kita ni senang dekat alam barzakh, selepas kematian kita, orang tidak menceritakan akan keburukan kita selepas kematian kita, tetapi yang diceritakannya adalah kebaikan kita. Ini hadis. Kalau lepas kita mati besok, orang cerita kebaikan kita ya. Macam Zul, dia katalah 30 tahun lagi dia meninggal, dia tak ada seorang cerita Zul ni bagus. Kalau hantar motor kat dia, seminggu dah siap. Cepat. Memang dia paling bagus kalau foreman, paling bagus. Tapi kalau kalau orang cerita sebaliknya, hantar motor kat dia, expire je 2 tahun tak siap, habis tu. Ya. Sebab Nabi kata macam tu. Jagalah, semua orang kena jagalah, ya. Kita duduk kat sini lagi senang nak jaga sebab kita tak ramai orang. Jadi bila senang nak jaga, chances yang disebut oleh Nabi ni tadi, peluang ni besar. Nampak tak? Ya, baik. Sikit. Sekali-sekali sakat Zul seronok pula. Baik, contoh. Alah, abang usik adik bersalah Zul. Usik sekali-sekali. Serius sangat abang ni pun sekarang lain pula. Padahal tiada kamu lihat akan kami yang memerintah pada sisinya. Hakikatnya yang menghidupkan dan yang mematikan Allah, tapi tak nampak. Jadi bila yang menghidupkan Allah, yang menyusun, yang mentadbir kehidupan juga Allah. Dan tiada kuasa sekalian kamu hendak menegah akan dia daripada mati. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah malam besok bersama. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa mampu untuk menghalang akan kematian itu, ya. Dan ia rahsia Allah. Jadi sebab itu jalan, banyaklah hikmah yang Allah tunjuk kat kita kan, ya. Banyaklah hikmah. Antara wajib-wajib tak atas mayat kan, wajib mandikan, bersihkan. Tak? Nak balik tu kena bersih. Kalau ikut nak bersih buat apa kan? Kapan masuk je lah dalam tanah bukan bersih pun, buat apa mandi, ya. Tapi nak bagi tunjuk ajar kat kita, kewajipan kita sebagai orang mukmin kena bersihkan jasad. Roh kita tak mampu, ya. Tapi jasad wajib kita mandikan, kita bersihkan, buang najis-najisnya semua. Sunat diberikan wangi-wangian, wangi-wangi balik. Nampak tak? Ya. Jadi roh kita kena bersihkan. Masa hidup ni bersihkan betul-betul.
jadilah orang soleh. Bersihkan roh dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Amal soleh. Bersihkan, berusul. Baik, setakat ni je. Jadi sebelum kita tutup, jom kita baca nazam taubat 7 kali. Tauban. InsyaAllah. Dan besok bila pelajar dah balik, kita akan tukar nazam ilah-ilas tu kepada tauban. InsyaAllah awal. Siapa-siapa yang jadi imam, kalau Abi tak ada, kita tukar Istisna. Kita baca 7 kali nazam ini. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dengan Allah ampunkan dosa kita, jadi kita dapat kemudahan dalam berbuat amal saleh dan kita jadi orang saleh. Taubat li rabbina awban la yughadiru alaina awban. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setakat ni je, insyaAllah kita jumpa malam esok. Hari ni hari apa Piro? Hari ni Sabtu. Jadi kita malam Ahad. Jadi wirid tu betul lah kita baca kan? Sabtu malam Ahad. Betul lah, wirid malam Ahad. Ya Hayyu Ya Qayyum. Malam besok hawqalah la hawla wa la. Betul sah. Kita kena tanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang kaki zikir lah kalau kamu tak tahu. Abi bukan kaki zikir, Abi. Jadi orang yang biasa beramal kita tanya. Jadi kita sama-sama dapat beramal. Jadi malam besok kita baca la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard,
Ya Allah, jadikanlah pengajian kami ini menjadi asbab kami bertambah kasih kepada Engkau ya Allah, dan Engkau juga mengasihi kami dan menyayangi kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami ini asbab kami makin mengenal Engkau ya Allah, kami hampir kepada Engkau ya Allah, kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Arhamar Rahimin. Peliharalah kami daripada segala ketentuan yang tidak baik ya Allah. Peliharalah kami daripada kesesatan, kefasikan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami semuanya di dalam bimbingan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada kejahatan orang-orang zalim ya Allah, atas kami, keluarga kami, kedua madrasah kami dan sekalian kedua ibu bapa kami ya Zal Jalali wal Ikram, adik-beradik kami dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, kami berlindung dengan Engkau daripada su'ul khatimah. Ya Allah, kayakanlah kami ini semuanya dengan kasih dan sayang di antara kami ya Allah, sehinggakan kasih ini dapat menghimpunkan kami keseluruhannya ke jannah-Mu Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.